Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Berita utama, Tuan Yang Terutama TYT yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar layak dilantik sebagai TYT Sarawak ke-8 bersandarkan kepada pengalaman luas dimiliki beliau sebelum ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, TYT Sarawak yang baru itu sangat dekat di hati warga di Konstitusi Dalat kerana telah membantu dalam satu projek di Dalat. Beliau sangat dekat di hati kami sebab beliau telah membantu kami dalam satu projek projek di Dalat yang bila bertukar kerajaan dulu, projek itu telah di KIV. Dan beliau telah berusaha bersungguh-sungguh pada selepas itu untuk memastikan projek itu berterusan. Dan alhamdulillah sekarang ini iaitu benteng hakisan pantai di kawasan saya itu telah siap. Beliau berkata demikian dalam sidang media di pejabat beliau di Kuching pada Jumaat. Jelasnya lagi, Tun Dr. Wan Junaidi juga mempunyai pengalaman yang meluas serta berwibawa sepanjang beliau menjawat pelbagai jawatan sebelum ini. Justru beliau mengucapkan tahniah di atas pelantikan itu dan berhasrat untuk memajukan surat jemputan kepada TYT untuk merasmikan benteng hakisan pantai yang telah siap dan juga pesta kaul Oyak kelak. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah berkata, Pejabat Timbalan Perdana Menteri TPM, Datuk Seri Fadila Yusof menerusi Sarawak Volunteers akan menanggung sepenuhnya kos bagi membawa pulang warga Malaysia yang terkandas di Filipina, Dewi Farisha Fazliman serta anak-anaknya. Katanya Dewi Farisha yang juga warga Sarawak terkandas di Manila sejak Mei 2019 dan dijangka pulang ke tanah air dalam tempoh masa sebulan. Menurutnya, ini susulan hasil rundingan dan hubungan baik di antara kerajaan Malaysia dengan Filipina melibatkan pengurangan kos penalti lebih masa Dewi Farisha berada di negara itu iaitu lebih daripada RM12,000 serta menyegerakan proses mengeluarkan dokumen sijil perakuan cemas SPC bagi dua anaknya untuk melepasi imigresen Filipina. Dan juga dari segi pembayaran sekarang kita telah dapat setelah berusaha memohon pengurangan, so we got the final amount. Jadi berdasarkan maklumat inilah proses seterusnya akan diusahakan oleh pihak Sarawak Volunteers kita ini. So insya-Allah hari ini 20 6 saya ada masa. Dan juga tadi pihak immigration telah berjanji that they would try to speed up the process tidaklah ikut yang biasa iaitu 21 hari. Jelasnya lagi, pejabat TPM turut menyalurkan bantuan sebanyak RM3,400 melalui akaun Wisma Putra pada 18 Januari 2024 untuk urusan penginapan serta makan dan minum Dewi Farisha dan anak-anaknya di Hotel Berjaya Makati City. Di Miri pula, fasiliti-fasiliti di Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Sungai Tujuh Kuala Baram Miri perlu ditambah baik untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Sin berkata, isu kesesakan ICQS Sungai Tujuh ini bukan lagi isu baru dan perlu diberi perhatian segera. Justru tegasnya, pihak terbabit perlu mengambil langkah-langkah proaktif untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk jangka masa pendek maupun jangka masa panjang. Kita mungkin boleh buat temporary solution, gunakan container using container kita buat kena lebarkan dari satu sebelah lagi satu lane laluan untuk kenderaan Malaysia saja. Kita tidak campur dengan kenderaan asing. Dan untuk jangka masa panjang, memanglah kaunter itu, design dia itu, layout tu perlu ubah. Yang ada mereka sebenarnya tunjukkan design yang baru ini perlulah mendapat kelulusan daripada Kementerian Dalam Negeri lah, KDN.
Ahli Dewan Undang Negeri Adun Senadin itu menambah, beliau memohon Jabatan Imigresen Malaysia JIM untuk menambah bilangan pekerja dan kaunter di ICQS Sungai Tujuh pada musim kemuncak seperti perayaan, cuti umum dan cuti hujung minggu. Misalnya like this coming Chinese New Year, next April we have Hari Raya, the peak period, boleh kita atur additional manpower to support the Sungai Tujuh sini. Difahamkan pada tahun 2023, seramai 980,737 pelawat masuk dan 966,020 pelawat telah keluar menerusi pos ICQS Sungai Tujuh. Oleh itu, Datuk Seri Lee berharap isu ini dapat diselesaikan dengan segera, memandangkan ICQS Sungai Tujuh merupakan salah satu pintu masuk terpenting di negara ini. Manakala di Serian, warga pendidik disarankan untuk menggunakan bahasa Inggeris di peringkat pendidikan awal kanak-kanak bagi membangunkan kemahiran berbahasa Inggeris dan keyakinan kanak-kanak. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagah Wee-In berkata, Sarawak tidak seperti negeri-negeri lain di mana polisi negeri ini amat menitik beratkan penggunaan bahasa Inggeris. You should know what that means for our state policy and the direction that we are leading to. You have to teach our children English early from kindergarten. Beliau berkata demikian semasa Majlis Hari Apresiasi 2023 Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska dan Taman Bimbingan Kanak-Kanak Tabika, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Mambong serta Dun Tarat pada Jumaat. Adun Tarat itu menambah, para pelajar harus dilengkapkan dengan ilmu bahasa Inggeris sebelum melangkah ke peringkat pendidikan yang lebih tinggi supaya dapat menguasai sesuatu mata pelajaran dengan mudah, terutamanya sains dan matematik yang menggunakan bahasa Inggeris. Justru beliau menyarankan agar Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS membuat permohonan akses internet melalui Kerajaan Persekutuan bagi memastikan pembelajaran di peringkat awal lebih menarik dan berkesan. Dalam majlis tersebut, seramai 357 orang kanak-kanak telah diraikan melibatkan 31 buah tabika dan 4 buah taska KEMAS di kawasan Dun Mambong dan Dun Tarat. Selanjutnya di Marudi, kerja-kerja pembinaan Jambatan Marudi dijangka siap sepenuhnya pada September depan. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Dr. Penguang Manggil memberitahu projek pembinaan jambatan tersebut kini siap 63.17% lebih awal daripada jadual. Pada masa ini, tahapnya adalah 63.17% ahead of schedule yang telah ditetapkan. Jadi dengan progres ini, kemajuan ini, saya yakin ia akan siap pada September 2024 ini dan akan dapat digunakan sebelum kita mengadakan regata pada tahun 2015. Beliau berkata demikian semasa berucap pada program perjumpaan bersama masyarakat Melayu dan Cina di Bandar Marudi di Kampung Narum di sini pada Jumaat. Adun Marudi itu menambah, kerja pembinaan jalan Miri ke Marudi yang baru akan bermula pada tahun ini dan bakal memanfaatkan penduduk di kawasan Marudi, Telang Usan dan Mulu. Selain itu, katanya kerja menambah baik tebingan Marudi juga akan dilaksanakan melalui peruntukan projek Program Transformasi Luar Bandar RTP. Dalam majlis sama, beliau turut menyerahkan cek grant projek kecil luar bandar MRP untuk tahun 2023 berjumlah RM130,000 kepada seramai 13 penerima terdiri daripada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung, JKKK dan pertubuhan setempat. Beralih dengan perkembangan berikut, 3 lagi kes kematian baru akibat rabies dalam kalangan manusia direkodkan di Sarawak pada tahun ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, Dr. Oi Chu Hook berkata, kes-kes kematian itu melibatkan 2 di Kuching, manakala 1 lagi di Bintulu. Menurut beliau, kes kematian pertama direkodkan pada 9 Januari lepas, melibatkan seorang wanita berumur 39 tahun di Kuching. Manakala kes kematian kedua pula, katanya melibatkan seorang lelaki
berusia 61 tahun di Sebau, Bintulu yang disahkan meninggal dunia pada 12 Januari lepas. Ujarnya, kes ketiga pula melibatkan seorang lelaki berumur 42 tahun yang meninggal dunia pada 20 Januari lepas di Kuching. Dr. Oi menambah, menerusi pertambahan kes baru tersebut, kumulatif kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak yang dilaporkan sejak wabak diisytiharkan pada Julai 2017 sehingga kini adalah sebanyak 78 kes dengan melibatkan 71 kematian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri buletin mengenai VC Premier 2030, Eco-Friendly Transport. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. VC Premier 2030, Eco-Friendly Transport. Pengangkutan lestari merujuk kepada pelepasan karbon rendah dan sifar, cekap tenaga, medium pengangkutan yang berpatutan termasuk kenderaan bahan api elektrik dan alternatif selain bahan api domestik. Transit aliran automasi ART dijangkakan menjadi sistem transit awam pertama di dunia menggunakan bahan api berkuasa sel yang akan bergerak di atas laluan khas. ART menjadi pusat projek sistem pengangkutan Bandar Kuching KUTS yang bermula dengan fasa 1 meliputi jarak 70 km di 3 laluan, laluan biru, laluan merah dan laluan hijau di Greater Kuching. Perkhidmatan bas hidrogen dan elektrik. Bas hidrogen diperkenalkan pada 2019 manakala bas elektrik pada 2021 di dalam sistem pengangkutan awam bandar di Kuching. Bas-bas hidrogen dan elektrik ini juga alternatif hijau untuk para penumpang yang mempunyai kesedaran alam sekitar di samping memberi kemudahan kepada para penumpang harian. Stesen pengecasan kenderaan elektrik bakal dipasang di seluruh Sarawak bagi mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan lebih ramai rakyat Sarawak untuk memiliki kenderaan elektrik. Setakat Ogos 2022, terdapat 20 stesen pengecasan awam di Kuching. Dengan kepimpinan Premier yang berwawasan, Sarawak akan menjadi peneraju di peringkat nasional, malah ke peringkat global di dalam pelaksanaan pengangkutan mesra alam. Visi Premier, Sarawak Maju 2030.